laporan Dewan Rakyat. Antara yang menarik dibincangkan hari ini, isu 1MDB akan dimasukkan dalam subjek sejarah. Juga SKMM melaksana pelbagai inisiatif elak monopoli syarikat penyiaran sedia ada dan 14,868 pegawai kontrak kerajaan dilantik sehingga 9 April 2018. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama Juliana Syarin di Parlimen. Silakan Juliana. Azlianti, Kementerian Pendidikan dimaklumkan akan menubuhkan jawatankuasa penambahbaikan kurikulum dan buku teks sejarah. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata untuk tujuan itu pihaknya mengadakan beberapa siri wacana dengan tokoh sejarawan bagi mendapatkan perspektif sejarah yang lebih naratif, yang lebih segar dan produktif. Saya masih ingat ketika saya bertemu dengan Allahyarham Muzaffar Tait, antara penulis sejarah, dan dia sendiri penulis buku teks sejarah zaman saya, dan dia mengatakan terlalu banyak propaganda di dalam sejarah rasmi yang diterbitkan. Jadi apakah usaha kerajaan supaya naratif ini lebih adil? Kita tak nafikan peranan orang seperti Dato' On dan juga Tunku Abdul Rahman, tetapi kita juga kena berlaku adil kepada tokoh-tokoh lain yang terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan. Itu naratif penceritaan sejarah itu sendiri. Ini perlu dibentuk melalui media umum. Ini perlu dibentuk melalui wacana-wacana umum. Kita berasa bertuah kerana di era Malaysia baru tidak ada lagi sekatan untuk perbincangan umum demi membicarakan isu-isu yang berkait rapat dengan rakyat. Dan kita menggalakkan bukan sekadar media, semua masyarakat, pertubuhan masyarakat sivil dan semua pihak untuk turut terlibat di dalam kita membicarakan, di dalam kita membincangkan isu-isu yang boleh membentuk naratif baru ke arah Malaysia yang lebih maju, Malaysia yang lebih bersatu dan Malaysia yang mengangkat perpaduan negara dan perpaduan rakyat sendiri. Jelas beliau lagi jawatankuasa itu akan bekerjasama dengan jawatankuasa sedia ada di bawah kementerian. Katanya proses penggubalan kurikulum sejarah melalui penentuan yang ketat oleh panel pakar rujuk kurikulum dan buku teks sejarah akan berasaskan pemilihan tema-tema tertentu, iaitu peristiwa yang dipelajari dan dikaji secara kronologi mengikut garis masa peristiwa yang berkaitan, era, bukti dan jangka masa yang tepat tentang sejarah negara. Tambahnya, kurikulum yang sedang diguna pakai ketika ini merupakan kurikulum baharu yang bermula sejak 2017. Dalam perkembangan yang sama, Dr. Mazli memaklumkan bahawa isu One Malaysia Development Berhad 1MDB akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran subjek sejarah itu. Dan apakah tajuk-tajuk dan fakta sejarah yang menjadi kontroversi dalam negara kita ini? Dan satu lagi, setakat berapa tahun suatu perkara itu boleh dianggap satu sejarah dan boleh dimasukkan dalam subjek sejarah? Saya amat bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Pontian tentang sesuatu kesilapan dalam sejarah perlu dipelajari agar tidak diulangi. Saya boleh memberikan jaminan bahawa isu 1MDB akan dimasukkan dalam sejarah Malaysia supaya generasi ke depan tidak akan mengulangi. Begitu juga dengan jenayah besar yang dilakukan oleh ahli politik di dalam menyamun harta 1MDB, hutang cuma 31, aset 42 bilion, hutang 31 bilion masuk dalam sejarah. Begitu juga itu masukkan juga dalam. Begitu juga sejarah yang menyaksikan bahawa khazanah negara telah disamun oleh pemimpin akan dimasukkan dalam sejarah juga. Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah melakukan pelbagai inisiatif bagi membantu mana-mana syarikat penyiaran yang berhasrat untuk memberi perkhidmatan penyiaran di Malaysia secara komersial. Timbalan Menterinya Idin Shazli Shif berkata ini termasuk bagi memperolehi lesen penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan individu CASP dan hak penyiaran untuk menandingi monopoli syarikat penyiaran besar sedia ada agar rakyat mempunyai lebih banyak pilihan. Untuk memberikan perkhidmatan penyiaran boleh mengemukakan permohonan lesen CASP kepada SKMM bagi tujuan penilaian oleh SKMM untuk membuat syur
kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi permohonan lisensi ASP adalah berdasarkan kepada kriteria yang mematuhi peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM sebagai badan kawal selia tidak menjalankan peranan untuk memasar atau mempromosikan lesen-lesen di bawah Akta Komunikasi Malaysia 1998. SKMM juga jelasnya bercadang untuk menjalankan satu kajian secara holistik mengenai ekosistem industri penyiaran di Malaysia, khususnya bagi pemegang lesen CASP pada tahun 2019. Sehingga 30 November lalu, terdapat 35 buah syarikat telah diberikan lesen CASP oleh SKMM untuk menawarkan perkhidmatan penyiaran televisyen melalui pelbagai platform seperti satelit, penyiaran bebas ke udara FTA, protokol internet IPTV serta penyiaran digital television broadcasting. Daripada jumlah itu, sebanyak 4 syarikat menyediakan perkhidmatan penyiaran TV melalui platform satelit. Selain Dewan Rakyat, Dewan Negara juga mula bersidang hari ini sehingga 20 Disember nanti. Dan ketika ini Dewan Rakyat sedang berhenti berehat dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Sekian dulu laporan daripada Parlimen. Kembali semula ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Juliana atas laporan anda itu. Kita ke laporan berikutnya.